Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah atas nikmat, atas rezeki yang Allah anugerahkan pada kita, yang kita kalau nak hitung nikmat Allah minta terhitung banyak. Setiap minggu kita pesan supaya kita sentiasa bersyukur atas nikmat. Lawan pada syukur ialah kufur. Ya. Kita pesan supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Dia rezekikan kita duduk sama-sama selepas kita duduk. Selepas kita solat maghrib dan sebentar di antara waktu maghrib dan isyak untuk sama-sama kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Quran dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang kita baca sekarang insya-Allah. Sahabat-sahabat, kita masuk dalam bab takut kepada Allah. Dalam bab takut pada Allah yang kita sebut setiap minggu, khatib sebut pada kita. Jadi satu kewajipan. Orang yang khutbah Jumaat, kewajipan dia sebut. Kena ingat, kena beri peringatan. Kena sebut dalam bahasa Arab. Ittaqullah. Jadi tajuk kita ialah takut kepada Allah. Mengapa setiap minggu jadi satu kewajipan khatib sebut? Kalau tak sebut takwa, tak sebut bertakwa pada Allah, tak sah kita. Cuba minggu ni tak payah sebut. Ramai orang tak push. Ni hilang ngantuk terus. Hilang ngantuk. Tak payah. Mengapa kita disuruh? Bila sesuatu itu disuruh, diperintahkan menunjukkan bahawa benda itu benda penting. Benda itu benda besar. Contoh, kita dah baca hadis bab. Sebelum ni kita baca bab apa? Jiran. Yang bab jiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa hadis Nabi? Allahumma salli. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah muliakan jirannya. Maknanya, rekah ya hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wa rasulih. Siapa-siapa beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya, fala yu'zi jarahu, jangan dia khianati jirannya. Banyak lagi hadis cerita tentang jiran. Tanggungjawab, hak kita sesama jiran. Kita baca dulu. Mengapa ada arahan macam tu? Mengapa Nabi kata, siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya, hendaklah falyukrim, hendaklah muliakan jirannya. Falyukrim dhaifahu, hendaklah muliakan tetamu yang datang. Sampai dia letak Allah dan Rasul. Maknanya benda tu benda penting. Benda tu benda besar dalam masyarakat. Lawan dia, engkar dia, kesan dia pun besar. Setiap apa yang Allah suruh pasti ada hikmah. Kita letak macam tu. Kita orang jahil ni. Kalau Allah wajibkan kita buat, pasti ada benda besar. Allah perintahkan kita solat 5 waktu. Sehari semalam. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuh. Pasti ada benda besar di situ. Kelebihan dia. Allah mengharamkan lelaki memakai emas. Pasti ada mudarat. Pasti. Kita orang beriman kena letak. Pasti, yakin. Setiap larangan Allah ada mudarat dia. Ada yang tak baik dia. Setiap suruhan Allah pasti ada baik dia. Tapi kita tak tahu. Asal apa tak boleh pakai emas? Kita cuba pakai emas. Makan nasi tambah, tak rasa risau pun, tak rasa demam, tak demam.
Pasti ada mudarat. Mengapa kita tak tahu? Kerana lemahnya kita. Nah, kerana apa kita tidak mengkaji? Bila ada larangan daripada Nabi, contoh Nabi melaknat orang lelaki menyerupai perempuan. Sampai Nabi sebut laknat. Aku melaknat. Laisa ummati, bukan umatku orang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Makna benda itu benda besar. Pasti ada mudarat. Maknanya kita orang awam, kita orang kampung ni, ya, kita yang mengaji pembacaan setakat yang kita belajar saja, kita letak macam tu keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Kena usaha untuk kita takut pada Allah. Dah. Dalam hadis lain banyak Nabi cerita. Nabi cerita orang yang tak bau syurga, benar? Golongan-golongan yang tak bau syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, rambutnya diikat macam bonggol unta. Tak kepalanya umpama bonggol unta. Bonggol unta. Ya, jalan. Ya, supaya orang tengok dia. Maknanya mereka ini tak akan bau syurga, kata Nabi. Maknanya di situ ada larangan yang kesan dia besar. Mudarat dia besar. Ya, syurga Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, bau dia 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan tu dah bau dah. Tak ada atas dunia ni benda bau macam tu, tak ada. Nah, kita nak pergi sini ke Kelantan apa dah? 8 jam. 8 jam. Maknanya kalau benda tu duduk di syurga tu duduk di Kelantan, kita di sini dah bau dah. Syurga tu duduk di Kedah, di sini dah baunya wangi syurga. Allahu Akbar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata takkan bau syurga. Perempuan yang berpakaian, bertelanjang, berbonggol macam pengutur tak kepala dia, ajak orang buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kesan dia besar. Begitu juga dengan tiap-tiap minggu, ittaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ni semua, takwalah pada Allah, takut pada Allah. Apa dia? Ayat pertama dalam khutbah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Negeri Sembilan kan, tag tu kan. Itu yang ulang setiap minggu. Buat sungguh-sungguh apa yang Allah suruh dan tinggal sungguh-sungguh apa yang Allah larang. Itu dia takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah beza dengan takut pada makhluk. Takut pada Allah datang dekat. Datang masjid, datang dengan kuliah, dekat hampir diri pada Allah. Dah, takut pada makhluk lari. Jauh. Takut rimau. Jangan main rimau tuan-tuan, takut rimau. Tengok tapak dah gigil lah. Tengok tapak baru. Tu pun belum bertukar lagi tapak tapir dengan tapak rimau. Tengah-tengah menoreh ada tapak. Ni rimau ni. Bang, balik. Badak. Kita tertukar tapak anjing pun tengok confused dah. Anjing. Tapak macam ni. Sani hang kan. Omah kata bang, rimau ni. You tu rimau anak you ni. Balik kita. Tak. Baru anjing. Takut kepada makhluk lari. Ni sifat kita. Tapi takut pada Allah hampir dekat, datang. Dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampirkan diri dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rimau ni jangan main tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan biasa jumpa kan? Nah, orang nyuluh rimau ni, orang buru nak tembak rimau ni kalau kat kampung saya. Kan? Samseng cakap sedap ni, orang dia buat atas, dia buat pondok atas. Ya. Rimau datang, suluh gigi ni. Suluh buat senapang. Takdir Allah, jatuh lampu ni. Lampu kat depan ni jatuh. Jatuh lampu kena akar durian, suluh kat dia kat atas. Lampu tu tak, suluh kat dia kat atas. Sudah. Apa? Kencing kat situ, berak situ lah, tak turun. Tunggu siang baru turun. Senapang ada, takut. Takut makhluk ni Allah, takut tuan-tuan. Nak main dengan rimau binatang. Saya masa kecil dengan rimau tak ada. Gajah pernah pengalaman. Dan kawan saya sekarang ni dia duduk di Kulai, member.
Kita cari pucuk paku tepi sungai. Cari pucuk paku. Tengah cari pucuk paku ni, terang kepijak lubang. Tapak gajah ni. Jalan-jalan belum. Tengok tapak gajah. Cakap kat member Syamuddin nama dia. Limau, tu gajah ni. Tapak gajah ni. Dia jiran rumah saya kat kampung jiran. Dia kata apa tuan-tuan? Oi gajah, nak tumbuk mai ya. Allahu Akbar. Kita kecil-kecil kanak-kanak tuan-tuan kampung kan. Oi gajah, nak tumbuk mai. Dia punya celupah, tuan-tuan takdir Allah terus bunyi. Bukit tu goyang pokok buluh dia goyang tau. Jerit. Lari tuan-tuan, terkencing saya dengan dia. Terkencing, tak tahu lari tu, tak tahu tak pijak tanah. Tak tahu pucuk paku kat mana. Allahu Akbar. Takut. Nah, pengalaman kita sendiri tuan-tuan pun ada pengalaman hidup, orang mancing ke orang apa, jumpalah macam-macam. Nah, ada masa yang kita rasa Allah tak ada dah hubungan kita. Yang ada hubungan kita Allahu Akbar. Saya hidup di kampung ni Pahang ni. Perintah berkurung sebelum Cimpeng letak jawatan. Kan? Kawasan rumah saya kampung ni tuan-tuan. Nak cerita hutan dah. Pukul 7 malam tak boleh lalu dah kampung saya. Siapa tentera dia mungkin faham di antara Jerantuk ke Raut tu kan. Ya, tuan-tuan mungkin ada khidmat sana. Allah yarham. Apa namanya? Pak Abu pernah kerja di Raut tu kan. Pukul 7 malam tak boleh lalu. Perintah curfew. Nak masuk hutan lebih pukul 3 tak boleh. Pernahlah kena halau. Ayah saya pernah bawa masa komunis serang balai polis. Ketua balai meninggal, kena tembak di komunis. Ayah saya bawa lampu ayam, bawa senapang. Mempertahankan kubur balai polis. Sampai dia meninggal, anak dia seorang tak boleh pakai topi sudu. Topi sudu tak boleh pakai. Ni komunis. Allah, apa ni orang cerita dulu kan. Jadi tuan-tuan balik pada kitab kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khatayahu kama yatahatu minasy-syajarati warraquha." Seorang hakim kesedihan menyebabkan tidak suka makan dan ketakutan menyebabkan dia jauhkan diri dari dosa dan pengharapan sebagai penguat untuk berbuat taat dan mengingat akan mati menyebabkan tidak masuk campur apa yang bukan kepentingannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza sya'arra qalbul mu'minin min khasyatillah ta'ala tahatat anhu khatayahu kama yatahatu min syajarati warraquha. Jika berasa gentar hati seorang mukmin kerana takut kepada Allah, maka runtuhlah dosa-dosanya bagaikan daun kering yang runtuh dari pokok. Berguguran. Pokok yang dah ada daun kering, gugur. Bagaimana pokok itu gugur? Begitulah orang yang beriman, orang mukmin, kalau ada gentar hatinya, takut hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat sesuatu dosa, Allah larang, Allah tak bagi. Takut aku tak buat kerana Allah. Maka gugur dosa-dosa yang ada pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita satu motivasi. Kalau kita takut pada Allah, dosa kita gugur. Umpama gugurnya daun-daun kering.